Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan ruang masa untuk kita sama-sama berkongsi, untuk kita sama-sama bertukar-tukar pendapat dalam namanya ini. Baiklah, hari ini saya nak bawakan, saya nak share, saya nak bicarakan tentang satu perkara, iaitulah yang berkaitan dengan fitnah ilmu di akhir zaman. Iaitulah berkaitan dengan fitnah ilmu di akhir zaman. Dan kalau kita bicarakan tentang fitnah ilmu ini, saya lebih suka merujuk kepada surah Al-Kahfi. Itulah surah Al-Kahfi yang mana Allah Subhanahu wa taala dibawakan kepada kita satu kisah ataupun satu cerita Nabi Allah Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan di sinilah kita melihat bahawasanya Allah nak ajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahawasanya ada orang yang mana lebih berilmu lagi daripada baginda Rasulullah. Dan sebelum daripada itu, ada kaumnya mengatakan siapakah yang paling berilmu. Kalau kita tengok kepada cerita tersebut, siapakah yang mana paling berilmu. Lalu Nabi Allah Musa mengatakan dialah yang paling berilmu di kalangan semua-semuanya itu tu, di kalangan mereka yang ada tu. Sebab apa? Mungkinlah dia merasakan bahawasanya dia adalah Rasulullah, maka tidak ada orang yang setanding dengan diri dia, dan dialah yang paling berilmu pada masa itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni dia nak ajarkan kepada baginda Rasul Nabi Allah Musa, lalu dia suruh pergilah berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihi wassalam. Jadi di situlah Allah Subhanahu wa taala diajarkan kepada Nabi Allah Musa beberapa ilmu, yang mana ilmu itulah yang kita dapat ambil iktibar daripadanya. Dan salah satunya ialah ilmu tentang ilmu akhir zaman. Sebab surah Al-Kahfi ni lah surah akhir zaman, maka dibawakan cerita Nabi Allah Musa dengan Nabi Khidir ni sesuai untuk kita renung-renungkan di akhir zaman ini. Adakah benda ini berlaku macam itu? Kan? Dan kita melihat Nabi Allah Musa ini dalam ceritanya, dalam disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana baginda ni tidak sabar, seorang yang tidak sabar dalam sesuatu hal, sehinggalah makna kata ialah Nabi Allah Khidir kata, kamu jangan tanya apa yang aku buat ni, diam saja, tengok saja. Tapi Nabi Allah Musa ini dia cuba tanya, kenapa bunuh budak, kenapa bocorkan perahu, kenapa pecahkan dinding dan seumpamanya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawasanya dari segi cerita tu Nabi Allah Musa ini seorang yang tidak sabar, dan berdasarkan kepada cerita ini, moral daripada cerita ini, kita melihat bahawasanya satu, kita perlu bersabar dalam menuntut ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu, kerana dengan kesabaran itulah kita akan mendapat hasilnya. Okey, seterusnya ialah kita melihat bahawasanya kita perlu ada tawaduk dalam ilmu. Tawaduk artinya ialah rendah diri, kan? Sebab apa? Rendah diri inilah yang dapat membezakan di antara dia itu adalah seorang yang betul-betul berilmu ataupun tidak. Kalau dia ada ilmu, dia tidak ada tawaduk, maka dia tidak akan jadi seorang yang berilmu. Okey, bagi contohnya zaman sekarang ini, kan? Zaman sekarang ini ramai berlakunya orang kata perselisihan faham, sehinggalah sisih faham itu, percanggahan pendapat itu boleh membawa kepada permusuhan, pertelingkahan dan seumpamanya. Antaranya ialah di antara mereka yang memiliki sijil. Mereka yang memiliki sijil apa? Sijil PhD, sijil master, bertelingkah ataupun berbeza pendapat dengan mereka yang tidak ada sijil. Mereka orang kata ni kelas-kelas pondok lah, kita kata, kan? Kelas-kelas pondok yang mana belajar di pondok saja tapi tak ada sijil.
bercanggah pendapat sehingga kan kata mengata, sehingga kan orang kata fitnah memfitnah dan seumpamanya. Yang di sinilah kita melihat kepada ini dah jadi satu fitnah, satu ujian kepada mereka yang berilmu, yang mana mereka tidak ada tawaduk dalam ilmu mereka. Sehinggalah berlaku perpecahan di kalangan orang Melayu sendiri, orang Islam sendiri. Berlaku perpecahan, ada yang mazhab, ada yang dengan Wahabinya, dengan Ahlussunnah wal Jamaahnya, dengan aliran pondoknya, dengan aliran macam-macam. Sebab apa? Sebab tidak ada tawaduk dalam ilmu. Ulama-ulama zaman dulu, mereka ini berbeza pendapat, tapi pada masa yang sama mereka tidak kata tak sampai fitnah memfitnah, tidak sampai caci mencaci dan seumpamanya. Mereka meraihkan pendapat. Tengok Al-Imam Syafi'i, Al-Imamul Hanafi dan seumpamanya. Mereka ini walaupun berbeza pendapat, tapi mereka masih meraihkan pendapat-pendapat yang lain. Kan? Sekarang ni inilah bila mana pihak orang kata apabila ditegur aliran pondok yang tak ada apa CJ, contohnya kan, cuba menegur pihak tertentu yang mana ada CJ PhD, mungkin dia orang tak dengar apalah, sebagai contohnya, apalah dia tak ada apa pun, mana ada CJ dia sekadar ilmunya di pondok saja. Kita ni ilmu dah tinggi dah, ilmu tinggi, PhD lagi, kita belajar jauh overseas lagi. Makna kata dari segi sudutnya dia seolah-olah dah terkena fitnah ilmu di akhir zaman ini. Sepatutnya dia kata, kita menerima semua pendapat. Dia kata pendapat begini, kita ada pendapat begini, terima pendapatnya, ataupun cuba duduk semeja bercakap bincang. Walaupun dia adalah tidak ada sijil, hanya aliran pondok, kita katakan. Jadi tapi itulah hakikatnya dunia akhir zaman ini. Mereka cuba untuk merendah-rendahkan orang lain. Tak ada sijil, rendahlah dia. Walaupun dia cakap hebat, gereng, tapi kalau dia tak ada sijil, maka kita tak dengar pendapat dia. Yang kita dengar hanyalah mereka yang ada sijil, ada PhD, disebut doktor lagi di depan tu, doktor, ustaz, tuan haji dan seumpamanya. Ini kita, pendapat dia ni, kata-kata ni kita kena dengar sebagai contohnya lah kan. Inilah hakikat dunia hari ni. Orang lebih dengar, tengok title depan dia, tengok apa dia punya jawatan dia tu. Tapi kalau sekadar lepasan pondok, mengajar di surau, di masjid saja, tak ada apa-apa jawatan, orang tolak dulu. Orang tolak dulu, orang dengar yang ada title ustaz, yang ada title doktor, yang ada PhD dan seumpamanya. Hakikat dunia hari ni begitu. Tapi tak sebetul, maknanya Islam tidak melihat itu semua. Islam melihat mereka yang berilmu. Dia tidak melihat mereka yang ber-PhD. Kan ada dalam surah, ada dalam Al-Quran kan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Darjat tu. Tetapi yang membezakan kita antara ilmu itu, kita kena ada tawaduk ilmu tu. Kita kena ada tawaduk ilmu itu. Kita ada perasaan rendah diri, barulah di sana barakah itu ada. Kadang-kadang tuan guru kita kan, tuan guru kita lepas pondok je, belajar di pondok je, tapi tak ada dengar suara dia. Orang tak pandang suara dia. Sebab apa? Sebab pandangan persepsi masyarakat hari ni, dia tak melihat benda begitu. Dia hanya melihat doktor depan, baru dia dengar. Tapi dia lupa, kadang-kadang tuan guru kita ni, syekh kita ini, walaupun dia lepas pondok, tapi Allah Ta'ala bagi dia cerah mata hati dia. Mata hati dia tu tak ada cerah. Bila mata hati cerah, apa-apa yang keluar daripada mulutnya, insya-Allah itulah yang sebetulnya. InsyaAllah itulah yang sebetulnya. Tapi kita tak melihat, kita tak pandang dari sudut itu, sudut dia punya keakraban ataupun dekatnya diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hati-hati sahabat-sahabat saya yang di luar sana, yang memiliki PhD, yang ada master dan ada tinggi lagi daripada itu. Hati-hatilah dengan fitnah ilmu ini. Kerana kalau kita melihat jauh lagi fitnah
Kalau kita melihat lebih jauh daripada itu lagi, sebenarnya sijil-sijil ini orang kata fitnah yang diciptakan oleh musuh-musuh Islam. Dia nak orang berlumba-lumba ada sijil, ada pangkat sehingga kepada satu level yang mana level PhD. Bila ada level PhD itulah manusia akan na'udzubillah, manusia akan rasa oh hebat dia ni, orang lain tak hebat sebab dia tak ada PhD. Akan datang satu perasaan macam itu. Akan ada jarum-jarum syaitan akan menusuk dalam hati-hati dia. Na'udzubillah, kita minta jauh itu semua. Tapi itulah hakikatnya, hati-hati dengan jarum-jarum musuh-musuh Islam yang menyelinap masuk ke dalam agama kita secara tidak sedar. Kan? Sebab apa? Kita lihat zaman dulu tak ada. Sebelum penjajah ini tidak ada. Orang Melayu, orang Islam kita belajar sistem pondok. Okey je. Begitu juga dengan zaman Islam, tidak ada pun sijil-sijil, tidak ada pun PhD, tidak ada pun pangkat doktor dan seumpamanya. Tapi setelah dunia ini dipegang oleh satu kuasa yang mana bukan Islam, dipegang oleh Al-Masihud Dajjal, mereka mencipta satu sistem pendidikan yang mana mengejar sijil, mengejar PhD. Jadi itulah yang saya nak katakan di sini. Semoga ianya memberikan manfaat kepada kita semua. Jadi terima kasih kerana sudi mendengar, dan saya doakan semoga anda sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa ditunjuki oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang benar itu adalah benar dan apa yang batil itu tetap yang batil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Saya doakan semoga anda menjadi seorang yang hebat, seorang yang awesome. Okey, Assalamualaikum.